tajuk kita pada hari ini adalah mengenai lukisan perspektif lah. Lukisan perspektif. Kalau lihat pada mungkin saya yang berikut ni, tu dia gambar-gambar tu. Okey, barcode pun ada. Kalau yang tak sempat ambil attendance boleh ambil sekarang ni. Lihatlah gambar-gambar yang menarik tu, yang cantik tu. Di sebuah negara di Eropah, di Eropah. Dan sempat jugalah saya pergi merayap-rayap sikit ke kawasan di daerah tu dan beberapa buah gambar. So kalau lihat bahawa inilah lukisan, inilah pandangan perspektif. Pandangan perspektif figure 1, figure 2, figure 3, figure saya tu yang kaki sengit ke kanan tu kan. Kemudian ada gambar yang bawah kanan bawah tu gambar taman perumahan. Ini dalam browser lah. Ni tak taman mana tak nampak sangat ni. Taman mana ni? Taman Sentosa Panjit Harapan dan Kedamaian. Tu gambar tu gambar lukisan. Itu gambar lukisan lah. Gambar lukisan. Siap dengan color kan. Okey, so kalau kita lihat inilah lukisan dan pandangan-pandangan perspektif. Di mana lukisan perspektif secara umumnya adalah sejenis lukisan gambaran. Dia seperti juga lukisan objek dan juga lukisan aksometrik yang kita telah pelajari pada minggu yang lepas. Dia dalam Inggerisnya sebagai pictorial drawing lah. Lukisan bergambar lah, yang bergambar. Tapi lukisan jenis perspektif ni, dia cuba menggambarkan objek yang dilihat oleh mata kita, oleh mata manusia ni dengan seberapa hampir yang boleh. Maksudnya hampir seberapa hampir yang boleh tu maksudnya ialah kelihatan seakan-akan sebenarnya. Sebenarnya. Jadi, soalan, adakah aksometrik bukan sebenar? Tak. Aksometrik adalah gambar 3D tapi dia tidak menunjukkan gambar sebenar. Bentuk dia ada tapi rupa sebenar tu tak berapa kelihatan. Tapi perspektif cover dia. Perspektif cover dia. Perspektif ni menggambarkan dia. Dan kalau lihat contoh jom tengok dalam ni gambar Raja foto figure 1 tu. Kita lihat bangunan tu, bangunan kiri kanan tu. Tengah-tengah tu lorong, orang ramai kat lorong tu. Ada tiang-tiang, ada tiang-tiang bangunan ni tepi ni. Tiang kiri kanan pun ada tiang-tiang ni. Dan kita perhatikan tiang-tiang ni rupanya bentuknya sama kelihatan, tapi dilihat seolah-olah tak sama tinggi. Kalau tengok yang ujung dekat dengan menara tu, makin lama makin rendah. Di sini pun sama juga. Makin lama dia kelihatan semakin rendah. Sementara yang hampir kepada kita ada kat sini lah. Kita dekat pemati yang dekat ke gambar ni lah. Makin hampir kepada kita ke kanan, makin hampir ke kiri ni kita lihat tiang-tiang tu kelihatan seolah-olah makin lama makin tinggi. Makin tinggi. Walhal sebenarnya tinggi dia sama je. Cuma dilihat keadaan itu dia macam tinggi. Begitu juga kalau lihat pada gambar figure pada gambar saya tu. Ini gambar diambil di kalau tak silap saya di London ni. Musim luruh. Musim luruh. Lama dah, 8 tahun lepas ni, 2012 ni. Sempatlah orang pergi raya haji, saya pergi ke London. Okey. Lihat lorong ni. Lorong yang saya berdiri ni, lorong ni makin lama makin ke belakang tu kita lihat seolah-olah dia makin mengecil sampai ke ujung tu. Begitu juga pokok-pokok ni. Pokok ni lebih kurang yang depan ni dengan yang belakang lebih kurang sama tinggi je pun. Tapi bila lihat dalam gambar ni nampak yang belakang tu lebih kecil, lebih pendek, yang depan ni lebih tinggi. Inilah gambaran-gambaran yang macam sebenar kan. So kita lihat gambar jalan raya ni, lorong jalan kaki ni seolah-olah semakin lama makin sempit. Ke belakang seolah-olah makin sempit. So ini gambaran lukisan perspektif. Di mana lukisan ni juga digunakan dalam bidang kejuruteraan dan juga bidang architecture lah. Bidang seni bina. Di mana digambarkan memberikan gambaran yang terbaik untuk sebuah lukisan dan digunakan sebagai lukisan persembahan lah.
yang bertujuan untuk menarik minat orang yang melihatnya ke dalam konteks rumah sekarang ni sering kita lihat kalau di kawasan tertentu di tepi jalan ataupun di sepanjang jalan ataupun di roundabout ada papan iklan naik gambar rumah baru buat ataupun rumah bakal siap. Rumah tak siap lagi tapi baru nak bina di satu kawasan. Contoh macam gambar ni lah, gambar yang belah kanan bawah ni gambaran poster lah, poster tepi jalan ni gambaran taman perumahan Taman Seri Sentosa Panyit. Saya tak tahu kat mana ni. Mungkin di Kota Baru, di Kelantan ni. Orang tahu kot. Kalau kat sini pun banyak tepi jalan tengok kan. Banyak sangat minat papan-papan tanda seperti ini yang kelihatan menggambarkan rumah yang bakal siap. Nampak bentuk dia. Tapi rumah tak siap lagi. Nampak bentuk dia, nampak rupa dia. So diberikan warna, diwarnakan. Seolah-olah nampak macam rumah sebenar. Jadi yang ni nak tarik minat, nak tarik minat kepada yang melihatnya ataupun bakal-bakal pembeli tentang rekaan sesuatu perumahan tu. Juga boleh berlaku bukan sahaja perumahan tapi objek-objek lain seperti komponen mesin, kita boleh lukis dalam bentuk macam ni. Bangunan, kerendaan, perabot dan macam-macam lagi. Jadi adalah menjadi amalan biasa lukisan konvektif ni biasanya diwarnakan. Biasanya diwarnakan supaya dia kelihatan macam sebelum dah, supaya dia dan menarik, eye catchy lah. Eye catchy. Senang cakap eye catchy. Orang tengok je, minat nak beli barang ni kan. So dilukis itu. Okey kan, kemudian kita lihat yang berikut ini. Ada soalan tolong hentikan, silakan bertanya ya. Kita belajar. Okey, nak gambar aja ni. Kalau kita lihat gambar ni sebagaimana yang saya sebut awal-awal tadi kelihatan kalau tiang ni nampak yang makin jauh makin pendek sama juga yang belah kanan you lihat di kanan pun yang jauh ke belakang sana makin pendek, ke depan ni makin tinggi, padahal dia sama je lorong jalan kaki ni pun makin lama makin jauh ke belakang kelihatan dia makin menyempit makin sempit sedangkan ya jauh. Ya saya ada soalan silakan. Prof, so lukisan perspektif ni dia mesti mengecil ke? Mesti macam hujung betul mencik macam tu? Tu ke perspektif? Ya, dia bukan mesti tapi dia kelihatan macam tu. Kelihatan semakin hujung tu dia makin menyempit, makin mengecil. Sebab ini ada kaitan dengan konsep yang kita lihat, konsep pandangan mata manusia lah. Manusia tidak begitu. Macam itulah sebenarnya. Macam sekarang ni pun kita lihat macam itulah sebenarnya. So kita bawa konsep pandangan sebenar mata manusia tu dalam bidang kejutaan, dalam bidang lukisan. So dia memang kalau pertanyaan tadi makin jauh makin kecil. Yes. Dia makin jauh dia makin kecil. Sebab dia nak gambarkan benda seolah-olah macam benda sebenar. Okey, ada dapat menjawab soalan Okey. Okey, konsep ni kita boleh konsep asas dia kita boleh fahami dengan kita bayangkan diri kita sebagai pemerhati dah. Umpama macam dalam gambar ni kan. Kita bayangkan bahawa diri kita ni kat depan ni dia tengah ambil gambar. Yang sedang ambil gambar. Cuma kita bayangkan kalau kita yang ambil gambar ni kat belakang tu nampak adik kita ke kawan kita ke abang kita kat belakang hujung jauh kecil halus je. Saya langsung tak nampak. Tapi dia di sana. Tapi dia di sana. So kelihatan macam tu. Contoh macam kat ujung nampak tu. Padahal ni burung ada 3 ekor burung ni kat tepi ni. Kat kiri ni halus je. Tapi berdekat besar rupanya. Sebesar 2 tapak tangan kita rupanya. So konsep dia mesti kita lihat betul. Kita fahami bahawa seolah-olah kita bayangkan diri kita macam seorang orang mati yang melihat objek melalui satu gambar. Satu gambar mana? Inilah yang gambar yang kita petik ni. Kan? Kita bayangkan kita ambil gunakan kamera ataupun handphone kita. Ambil gambar tu guna handphone, klik kan. Yang dia melekat kat gambar kita ni, yang melekat kat sini ni, contoh macam kan.
Contoh yang macam saya punya ni, kan ambil gambar tu, melekatkan tu, inilah satah kita, di satah. Yang melekat ni, inilah satah gambar kita. So kita satu kita lihat tadi, ada mata pemerhati, mata kita berada dekat satu orang kata sitaran tu. Baru kita ambil gambar tu lekat dekat skrin kita. Kalau kita pergi hantar kedai cuci gambar tu, cuci gambar kan. Cuci gambar, dia keluar dalam kertas tu, itu sata gambar. Kertas tu yang ada gambar tu, di sata gambar. Kemudian kita bayangkan tadi bahawa sata gambar tu, walaupun kalau kita tak snap, ambil gambar melalui telefon ataupun kamera kita, bila kita lihat satu gambar tu seolah-olah seperti satu skrin ataupun satu kertas yang loop sinar. Yang loop sinar. Dia ambil gambaran kat belakang, yang kat belakang sana, contoh, setelah ini kertas, inilah skrin saya, loop sinar saya ni, dia ambil, dia lekat kat sini. So, dia adalah skrin loop sinar. Kalau kita yang kat depan ni, nampak dia punya bentuk itu kat sini. So, kita gambarkan macam tu. Itu konsep dia. Yang keduanya, yang ketiganya, dalam lukisan perspektif dan juga dalam sistem penjuruan sudut ketiga yang kita belajar dalam lukisan ortografik dulu kan, di mana kedudukan satu gambar ni sama, iaitu di antara pemerhati dengan objek. Umpamanya kalau saya kata ini depan tu adalah gambaran suasana, kemudian saya ada kat sini, depan ni melihat gambar tu dan satu gambar ni. So satu gambar ni berada antara objek yang saya lihat, saya dan dia di tengah ni. So, objek yang lihat, saya dan satu gambar dia di tengah ni. Dia antara tu. Itu konsep dia yang kedua. Dan dalam kita lihat dalam ujian perspektif, semua garis penglihatan ataupun nanti kita panggil sebagai GP bertemu pada satu titik yang kita namakan sebagai titik station. So macam mana nak gambar ni? Saya tunjuk gambar ni. Contohnya ni. Okey. Sebelum tu tunjukkan ni. Berapa jenis dulu. Ada berapa jenis lukisan perspektif? Iaitu yang pertama kita panggil satu titik, one point. Gambar yang dipamerkan pada skrin tu, iaitu yang berada pada kedudukan kiri sekali. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah lukisan perspektif dua titik. Dan kalau lihat nampak bentuk dia makin berbeza kan, dari segi penguncupan dia. Kalau satu point ni dia menguncup pada satu bahagian, sementara yang dua point ni kelihatan seolah-olah dia macam menguncup daripada dua bahagian, kiri dan kanan tu dia macam menguncup. Kemudian lihat yang ketiga, 3 point, tiga titik, kelihatan seolah-olah dia menguncup pada tiga bahagian. So nanti kita tengok macam mana dia jadi macam tu. Okey, ini contoh lukisan perspektif satu titik. Yang tiga atas ni, tengok. Dia berada di bahagian atas, nampak bentuk dia macam tu dan dia mampir kepada VP ni. VP ni panggil visible point lah. Nanti saya sebut dalam istilah dia apa visible point ni. Kemudian ataupun titik station. Kemudian yang bahagian bawah ni pun juga, kalau kita perhatikan yang atas dengan yang bawah ni, yang objek atas ni objek sama je dengan yang bawah ni. Cuma yang atas ni kelihatan tapak dia. Tapak dia nampak hadapan dan juga sisi dia. Sementara yang kotak bawah ni, bila dipandang di bawah ni, kelihatan bahagian permukaan atas, hadapan dia dan sisi dia. Kemudian lihat pula objek yang sebelah kanan ni, pun betul juga dia nampak bentuknya beza. Dan kalau kita gambarkan bentuk gambaran, ini contoh pada sekitaran kelihatan one point perspektif ataupun perspektif satu titik. Kemudian untuk jenis yang kedua, iaitu perspektif dua titik, ini lukisannya. Nampak dia ada dua VP, visible point, dua VP. Kemudian gambar atas tadi, nampak dia mengucup pada dua tempat, kiri dan juga di kanan. Betul juga yang bila letak di bawah daripada garisan antara dua BP ni, nampak pandangan atas dia dan lihat di belah kiri mengucup,
di belah kanan pun dia makin menguncup bentuk dia ni. Dan ini contoh gambaran sebenar lah. Bentuk 2 titik. Nampak bangunan yang besar ni? Ini seolah-olah bangunan ni adalah macam yang kat atas kotak atas ni. Sebab kita tak nampak bumbung dia kan. Nampak bumbung dia kan. So kalau nak nampak bumbung ni dia, kita kena naik atas. Umpamanya gunakan drone, terbang ke atas, nampaklah bumbung dia ni, bentuk dia. Kalau ni kita kat bawah. Kat bawah, so perhatikan dia menguncup ke kiri ni. Padahal tinggi ni sama je. Tinggi bucu ni dan tinggi bucu sama sebenarnya. Tapi bila diambil gambar tu, kelihatan bila lekat dekat satu gambar, yang ke belakang kiri ni makin rendah. Dia menguncup. Tengok, dia menguncup. Bawah ni menguncup, atas menguncup. Sama juga yang ke kanan. Dia semakin lama makin menguncup. Ini panggil lukisan perspektif 2 titik. Kemudian lihat yang ketiga. Jenis 3, lukisan perspektif 3 titik. 3 titik ni. So dia ada 3 titik. 1, 2, 3. Dan kelihatan objek ni, dia menguncup ke kiri, ke kanan dan juga ke bawah. Dan kebetulan mungkin naik drone ni nampak atap dia, bumbung dia. Bumbung structure ni. So dalam keadaan sebenar, tengok bentuk 3 titik ni, inilah rupa dia. Yang kiri ni dia panggil worm eye. Worm eye ni apa? Mata apa? Worm ni apa? Mata cacing. Memang cacing duduk dekat tanah kan. Cacing nampak bentuk. Itu dia panggil worm eye tu bukan setting lah. Tapi istilah dia worm eye ni maknanya kita lihat gambar di bawah. Itu panggil worm eye lah. Dia mengucup ke kiri, mengucup ke kanan dan mengucup ke atas. Lawan 3 titik sebelah tengok. Bird eye view. Pandangan mata burung. Memang burung kat atas kan, terbang kan. Kerana ada drone, boleh cakap pandangan mata drone kan. Lihat objek ni, bangunan-bangunan yang ada ni. Dia ke bawah dia mengucup, ke kiri mengucup, ke kanan pun mengucup, dia mengecil. Ini lah jenis bentuk-bentuk perspektif 3 titik. Kalau kita lihat bangunan tu macam mana kita gambarkan dia. So balik pada konsep asas tadi, prinsip asas. Lukisan perspektif ni secara umum dia ada apa? Terdiri pada 4 elemen utama lah. 4 elemen utama. Iaitu yang pertama mata pemerhati. Contoh kat gambar bawah ni, mata pemerhati kat sini ni. Ini kita gambarkan lukisan ni dalam bentuk pandangan atas. Pandangan atas. Saya gambarkanlah. Inilah tiang. Ini bumbung lah. Rasuk-rasuk bumbung tu. Ni rasuk bumbung, palang-palang bumbung. Palang bumbung ni kita kata ini mata pemerhati yang belah kiri ni. Ini pemerhati kita lah. Dan kemudian di antara mata pemerhati dengan palang-palang ni, katalah palang ujung ni salah satunya, di antara mata pemerhati dengan objek di sebelah kanan, yang hitam ni sebagai sarta gambar, plane of the drawing. Saya sebutlah sarta gambar berada antara objek dengan mata pemerhati. So ini sarta gambar. So lukisan perspektif terdiri daripada 4 elemen utama, iaitu yang pertama mata pemerhati. Yang ni, yang belakang kiri ni mata pemerhati. Kemudian objek yang dilihat. Contoh tiang ni lah, tiang yang ujung ni. Tiang kat ujung ni, yang objek dilihat. And yang berikutnya satah unjuran. Satah unjuran maknanya inilah satah dia, satah gambar ni, satah unjuran. Kemudian terdiri daripada garisan unjuran. Garisan unjuran daripada mata pemerhati kepada setiap titik pada objek dilihat. Garisan unjuran adalah, lihat yang contoh ambil objek yang ujung ni. Dia ada satu garisan kecil ni. Satu. Tu ke mata pemerhati, dia menguncup. Dan yang kedua. So dalam kes ni ada, boleh kata ada 4 palang bumbung itu. Maka kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 garisan unjuran. So kalau saya boleh tunjukkan dalam kisah. Boleh ke saya tunjukkan ni? Ya. Ni yang merah ni. Yang merah ni bagi sampai garisan unjuran. Ni garisan unjuran. Ini semua garisan unjuran. Dikedai sebagai garisan unjuran.
Okay. Ada soalan? Silakan. Belum lagi. Okay. Kalau ada dekat ruang chat pun boleh kemukakan soalan. Saya cuba tengok ada tak orang tanya ruang chat. Okay. Kenapa tak keluar saya punya ni? Benda-benda atas tu. Okay. Kan kita lihat yang ini elemen utama dalam kisah perspektif. Elemen tak keluar pula atas ni. Saya nak keluarkan ni. Tak apalah. Okay. Elemen utama dalam kisah perspektif. Yang pertama dia ada objek. Iaitu benda yang dilihat oleh pemerhati. Nanti boleh salin ataupun boleh juga tengok dalam dalam e-learning nanti. Yang pertama ada objek, benda lihat. Yang kedua dia mesti ada titik station lah. Ataupun diangkatkan sebagai TS lah. TS ataupun dalam bahasa Inggerisnya SP. SP. Station point. SP, station point. Sebenarnya titik station bukan kedudukan mata mati apabila melihat sesuatu objek. Kedudukan mata mati apabila melihat sesuatu objek. Saya tunjukkan macam mana bentuk itu. Kemudian, okay. Kalau saya boleh sharekan sekejap. Sekejap lagi lah. Station, kedudukan mati. Kemudian, yang ketiga, elemen ketiga adalah garisan penglihatan. Iaitu garis, ataupun di singkatan GP lah. GP, iaitu garisan wujudan dari titik station kepada semua titik pada objek. Kemudian, yang keempat, dia ada sarta gambar. Iaitu sarta gambar, macam tadi dia sebut lah. Iaitu kedudukan dia antara pemerhati dengan objek. Sarta gambar adalah sarta unjuran, khayalan di mana objek yang dilihat terhasil pada dia. Kalau yang pakai kamera, yang pakai screen kamera tu. Bukan sarta gambar. Kemudian yang kelima, elemen kelima adalah garis ufuk. Ataupun GU lah. Dalam Inggerisnya horizon line lah, HL. Horizontal line. Horizon. Umpamanya kalau siapa yang duduk di pantai timur Malaysia ni, di Terengganu dan sebagainya, petang-petang tengok apa ni kat laut pantai kan, nampak ufuk laut. Nampak pada laut tu macam satu line je, antara laut dengan langit tu nampak dipisahkan oleh satu line kan. Itu garisan ufuk lah mungkin, horizon line. Di mana garisan ufuk adalah garisan selari dengan tata gambar. Biasanya dia terletak pada aras mata pemerhati lah. Dia lihat objek tu, dia selari dengan mata pemerhati. Okey, itu yang kelima. Kemudian yang keenam dipanggil titik lenyap lah, TL. TL. Ataupun tadi dia dipanggil VP. VP, visible point. Visible point. VP. Titik lenyap ni apabila jarak objek semakin jauh daripada pemerhati, objek akan kelihatan semakin kecil. Boleh, hingga kan dia boleh jadi macam titik je. Dan bisa sebutlah, keadaan ni berterusan sehingga objek hanya dibekali oleh satu titik saja. Dia tengok objek makin jauh, lama-lama nampak macam titik je. Kemudian elemen yang ketujuh, iaitu garis bumi ataupun GB lah. GB, yang ini mewakili pandangan pinggir serta bumi. Iaitu pandangan hadapan objek tu ada pada dekat kita. Dan biasanya digunakan sebagai tapak dan juga ketinggian objek diukur daripada garis ni. Tapak dan ketinggian objek diukur daripada garis ni. Ya, silakan. Nanti saya tunjukkan gambar dia. Okay, kemudian garis tinggi. Garis tinggi biasanya dalam perspektif satu titik tak nampak garis tinggi ni. Dia biasanya dalam dua titik dan tiga titik. Tapi kita faham elemen dia. Di mana GT garis tinggi ni merupakan garis tegak dari penjuru pandangan atas, daripada pandangan pelan, kita unjurkan sampai dia menyentuh sarta gambar hingga ke garis bumi. Dan ketinggian objek diperolehi daripada pandangan hadapan dan ditandakan sebagai garis tinggi. Nanti kita akan lihat elemen-elemen ni masa kita mula melukis. Ini contoh lukisan perspektif tu. Dan kita lihat ni. Ni yang tadi ni. Yang konsep tu. Yang ada beberapa elemen tu iaitu
Yang pertama kita panggil T-station. Yang mana T-station mewakili mata mati. Contoh je kat sini lah. Ini I ni. Dan ni objek ni ke tiang-tiang. Ini pandangan, ini kata ini pandangan apa? Pandangan hadapan. Ini mata kita ni. Mata mati. Mata mati ni dikenali sebagai titik station lah. Station point SP SP. Kemudian kita ada garis penglihatan. Ini garis penglihatan, iaitu garis ujuran dari titik station ke titik tertentu pada objek. Ini dia yang tadi ni. Ni garis penglihatan ni. Ini bagi garis penglihatan. Kemudian dia ada sata gambar. Sata di mana gambar tu dilekatkan tadi. Okey. Yang PP ni, ni picture plane lah. Kalau dalam lukisan perspektif, picture plane tu yang ni, PP ni. Adapun pakai picture plane, sata gambar, SG, sata gambar. Kemudian kita ada HL, horizontal line, garis ufuk, GU tadi, GU garis ufuk. Dan kemudian kita ada ground line ataupun garis bumi, GB tadi. Ini garis bumi. So lihat garis tu, garis sata gambar, PP. Kemudian ada garis ufuk, HL ni, HL. Kemudian ada garis bumi ataupun ground line, ground line. Kemudian lihat sini dia ada SP. SP ni titik station, iaitu titik di mana mata pemati melihat kepada objek ni. Titik station ni boleh berada di mana? Dia boleh di tengah ni, dia boleh di sini, dia boleh ada kat atas, dia boleh ada kat bawah ni, bergantung kepada kehendak kita lah. Cuma dalam lukisan ni kita tengok konsep ni, dia letak antara sata garis bumi dan juga garis ufuk lah. So ini titik station. Kemudian BP ni adalah titik lenyap tadi. Kita panggil TL kan. Titik lenyap. Titik lenyap. Dan TH ni adalah garis tinggi. Garis tinggi. Garis tinggi. So ini setelah kita pakai. So cara nak lukis dia, gambar ni lah. Contoh setelah kita ada lukisan bentuk ni, isometrik. Lepas kita dapat lukisan ni, kadang-kadang orang dia bagi dalam soalan, dia bagi dalam bentuk lukisan ortografik, pandangan pelan, pandangan hadapan, tak apa mana, kalau ataupun dalam isometrik 3D pun boleh juga. Kalau dia bagi ni, first kali apa kita lukiskan pandangan pelan dia dulu, pandangan atas dulu, pandangan atas. Lepas tu pandangan atas ni mesti diletakkan pada sata gambar ataupun picture plane, PP ni, SG, mesti lukis betul-betul dia punya muka ni, muka dia mesti letak daripada sata gambar. Dan lukis top view, lukis pula dia punya front view dia, pandangan hadapan dia. Lukis di bawah ni selari dengan top view, macam kita buat lukisan ortografik pun boleh, atau saya usulkan letak dia di jauh sikit daripada yang ortografik mesti kita buat, jauh sikit ke kiri dia, jangan letak di bawah ni. Tapi ambil ukuran dia ikut betul-betul ikut ni. Tinggi sama, lebar sama, buat kita pilih. So front view, tengok top view kita. Dan dia punya tapak dia, tapak bagi pandangan hadapan dia, tapak dia mestilah berada di atas garis bumi, GB ataupun ground line ni, mesti berada di atas GL ni. Selagi ni. Macam ni lah. Kemudian selepas kita dah lukis top view pada sata gambar dan front view pada garis bumi, bolehlah kita lukiskan dia punya garis ufuk. Lazimkan supaya garis ufuk berada di antara sata gambar dengan garis bumi. Tapi ada orang tanya saya dululah, tanya. Boleh tak, Prof, kalau kita letakkan garis ufuk ni di atas picture plane atau di bawah
garis bumi. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kan? Tapi bentuk dia akan lain lah. Bentuk dia lain sikit lah. Dia akan mengherut sana, mengherut sini lah. Lain sikit lah. Tak salah. Boleh. Boleh. So, cuba dalam konsep kita belajar LK1 ni, kita lazimkan letak dia di antara garis bumi dengan sata gambar. Ni HL ataupun garis ufuk. Garis ufuk, GU dia letak di tengah ni. Kemudian, lepas kita dah lukis yang garis ufuk, kita tetapkan kat mana nak letakkan titik station, iaitu mata pemerhati, SP ni. Dia pause ada. Apa sangat. Dah lukis tu. Tu SP dulu. Lepas dapat titik SP, daripada garis SP, kita lukiskan satu garis lurus daripada titik SP tegak ke atas hingga dia menyentuh garis ufuk. Lukiskan garisan tegak lurus 90 darjah daripada SP ataupun titik station TS, TS sehingga dia menyentuh garis ufuk. Dan titik persilaan antara garis SP yang kita beri tegak itu ke garis ufuk, titik persilangan dengan garis ufuk, ini dikenali sebagai visible point, atau titik lenyap. Titik lenyap. Okey. Faham? Berikut. Boleh. Okey, kalau tak beritahu. Ini titik ni adalah panggil titik lenyap. Itu step yang berikutnya. Seterusnya, dah dapat titik lenyap dulu, maka kita lukiskan. Titik lenyap dulu. Kita unjurkan. Kita unjurkan. Okay. Dah dapat titik lenyap. Dapat titik lenyap. Titik lenyap ni. Kita lukiskan lukisan daripada titik stesen. Unjurkan, lukiskan dia sehingga dia sentuh kepada setiap penjuru pada top view. Contoh macam ni. Ada kat sini. Lepas dapatkan daripada titik lenyap. So kita lukiskan satu garis, lukiskan beberapa garisan. Contoh, ambil daripada titik stesen, sambung garis lurus ke tiap bucu ni. Titik stesen ke tiap bucu ni. So, dan kini ada 4 bucu lah. 4 bucu. So, sambung di sini. Mesti garis lurus. Gunakan pembaris. So, perhatikan ada 4 bahagian. 1 sini, 1, 2, 3, 4. Ada 4 garisan ni. Garisan. Kemudian kita unjurkan bucu-bucu yang daripada pandangan atas ni, bucu-bucu objek, unjurkan dia ke bawah sehingga dia menyentuh garis bumi. Ground line. Kebetulan yang depan objek ni dengan belakang dia selari. So satu garisan dah. Kebetulan itu juga ni. Sehingga dia bawah ni. Unjurkan dia. Unjurkan tu. Kemudian daripada pandangan pelan, tapak dia dah bawah ni tak ada masalah. Yang atas ketinggian dia. Juga kita unjurkan dia. Unjurkan. Mesti tegak. Lurus. Selari tegak lurus ni. So nampak bentuk ni. Okay. So daripada unjur-unjuran ni kita pastikan kemudian kita unjurkan pula. Unjurkan daripada titik lenyap BP pergi ke bucu-bucu yang ada ni. Dia ada 4 bucu ni. Umpama macam ni lah. Pergi ke bucu atas ni. Kemudian pergi ke bucu tepi ni. Dan juga ke semua bucu yang lain. Lukiskan dia. Gunakan pembaris tu. Mesti lurus, tegak. Sampai dia kena kat sini. Dia bentuk macam ni. Okey. So, hasilnya nanti dia akan jadi macam ni lah.
Tengok ni, proses dia. Kemudian, you hitamkan bahagian ni, objek ni. Hitamkan sebahagian ni. So, jadilah bentuk objek yang kita hendaki. Okey. Boleh ikut? Nak cuba? Cuba saya tunjukkan. Sekali lagi. So, ini objek dia. Ini perspektif satu titik. Begitu juga dengan objek yang ni. Objek ni. Langkah yang sama juga. Dapat objek 3D macam ni, isometrik. So, lukiskan top view dia. Lukiskan front view. Boleh ke kanan boleh, ke kiri boleh. Mana-mana lah. Kemudian, tetapkan titik station. Dah dapat titik station ni, station point ni. Naikkan ke atas garisan sehingga disentuh pada HL ataupun garis ufuk. Garis ufuk. Dan persilangan antara garis yang kita lukis antara SP ke persilangan HL itu dikatakan sebagai visible point. Contoh macam ni lah. Naik ke atas, visible point. Tunjukkan pada plan, bawah. Dictation ke setiap bucu. Dapat bentuk kotak dulu. Kemudian yang lain, proses. Jadi bentuk macam tu. Boleh ikut tak kayaknya? Kena ke tunjuk? Boleh ke tak? Ulang, Prof. Okey, saya ulang, saya bawa pada yang sebenar lah. Okey, contoh saya buat sebenar. Okey, sekejap saya cuba set up sekejap. Ambil masa sikit. Okey, baik pelajar. Katalah ini ditunjukkan oleh objek A, iaitu objek yang di mana dipamerkan dalam bentuk lukisan isometrik, dan kita hendak melukisnya dalam bentuk lukisan isometrik satu titik. Untuk lukisan isometrik satu titik ni, yang pertama apabila kita mempunyai objek-objek yang sebegini, sama ada dipamerkan dalam bentuk isometrik ataupun ortografik, yang pertama sekali kita hanya perlu lukiskan pandangan atas dia. Apabila lihat di bahagian atas ini, apakah bentuknya? So, kita lukiskan di bahagian atas macam lukisan ortografik. Kita lukiskan di pandangan atas sebegini. Lukis. Dan pastikan bahawa dia dilukis di bahagian hadapan sini, hadapan di pandangan atas adalah selari dengan ataupun dia berada di atas garis yang data ni, iaitu garis, jadi kita sebut dia sebagai sartah gambar ataupun plane, ataupun kita sebut inilah sartah gambar SG. So bahagian ni betul-betul berada atas SG. Kemudian lepas lukis pandangan hadapan bagi objek A tadi, kita lukis pula pandangan pandangan atas dia, depan lukis pandangan atas dia. Kemudian kita lukis pula pandangan hadapan dia, yang dilihat di sini, pada muka ni. So kita lukiskan dia di bawah, seperti juga dalam macam lukisan ortografik, cuma tidak selari dengan pandangan tidak dilukis selari dengan pandangan atas tadi, ke kiri sikit atau mungkin boleh ke kanan sedikit. Contoh begini. Ini pandangan hadapan dia, dan pastikan pandangan hadapan dia dilukis di atas garisan bawah ni, garisan mendatar bawah yang dikenali sebagai ground line ataupun garis bumi, GB, garis bumi tadi yang disebut. Setelah kita lukiskan pandangan hadapan ini tadi pada garis bumi, kemudian barulah kita boleh gunakan satu garis tadi yang kita panggil sebagai garis ufuk, GU, garis ufuk atau horizontal line, HL, ataupun GU. Dan GU ni boleh letak di mana-mana bahagian pada lukisan ni, tapi untuk pembelajaran LK ni kita letakkanlah dia, kedudukannya berada di antara garis bumi dan juga sartah gambar GU. Okey. Dan untuk langkah yang berikutnya, yang keempat, kita letakkan titik station ataupun station point, atau singkatan depan ni dengan TS, di tempat yang sesuai. Katalah soalan ditetapkan di sini. Ini adalah TS kita. Titik TS kita. Jadi daripada titik TS ni,
Maka apa yang perlu kita lakukan adalah lukis satu gaya lurus yang bermula daripada TS naik ke atas hingga dia menyentuh garis bumi. Iaitu begini. Gaya lurus seperti ini daripada titik TS naik ke atas hingga dia menyentuh garis ufuk, bukan garis ufuk, GU. So, perhatikan garis ini tadi, kita lukis ni, menyentuh GU di titik ini. Titik yang bersilang ini, dikenali sebagai titik lenyap atau visible line VL. So, titik lenyap. Titik lenyap. Okey. Dah siap sampai peringkat ni. Kemudian, apabila telah dapat titik lenyap ni, maka kita mulakan dahulu dengan melukis garisan unjuran daripada pandangan pelan sehingga dia menyentuh ke garis bumi. Iaitu di kesemua bucu-bucu yang ada pada pandangan pelan, khususnya bucu-bucu yang menyentuh dengan serta gambar. Bucu-bucu yang tak gambar, kita lukiskan dia sehingga menyentuh garis bumi. Begini contohnya. Okey. Garis pertama. Kemudian kita ada garis kedua. Dan seterusnya garis yang ketiga. Okey. Setelah mendapatkan tiga garis yang mana bucu-bucu ataupun penghujung-penghujung dia menyentuh serta gambar ke garis bumi. Kemudian kita lukiskan pula garis ketinggian yang berada pada pandangan hadapan sehingga dia melintasi ke semua garis-garis unjuran daripada pandangan pelan. Contoh begini. Dan bucu yang ni. Kemudian yang lain dah tiada bucu lagi, cukup sampai sekadar di situ. Okey. Baik, dari sini kita labelkan dulu supaya kita tidak keliru. Katalah saya namakan titik ni adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, G, H, dan yang ni I. Okey, kita boleh gambar kita timbulkan ini, kita labelkan supaya untuk kita jadikan panduan nanti bila nak melukis. So maknanya pada pandangan pelan, titik A ni berada di sini. Titik B berada di sini. Titik C di sini dan seterusnya kita labelkan mengikut yang telah kita kata tadi. E, F. Di bawah E ada H, maka ini E slash H dan ini F slash G. Bawah dari G. Kemudian di A bawahnya ada I. Okey. Jadi kita dah dapat titik-titik ini. Lihat pula pada pandangan hadapan pun labelkan yang sama. Maknanya di bahagian atas ni ada A dan di bahagian dalam dia ada B. Saudara, di sini luarnya D, bahagian dalamnya ada C. Di penjuru ni luarnya ada F, dalamnya E. Di bahagian tapak ada G, dalamnya H dan hujungnya ada I. Dalamnya kita tak perlu tahu. Okey, baik. Dah selesai melukis bahagian ni. Kita lukiskan satu garis lurus yang dipanggil sebagai garis penglihatan tadi yang kita belajar dalam teori ni, garis penglihatan. Di mana garis penglihatan adalah satu garis yang menghubungkan titik tension ke bucu-bucu objek yang dilihat ataupun ke pinggir-pinggir objek yang dilihat. Contohnya katalah daripada SP ke titik A. SP ke titik A, dilukiskan garisan SP ataupun TS, tension line ni, ataupun titik tension, sambungkan ini. Jadi kalau kita lihat TS ke A dapat satu garis begini. Dan kalau nak lukis di pandangan isometrik ni,
kita kena lihat silangan dia. Tengok TS ke A dan A daripada pandangan pelan turun ke bawah dan menyentuh di bahagian ni. Ni garisan dia. Tapi A berada di atas. Berada di atas. Maknanya A ada dekat sini. A ada sini. Turun bawah ni. Dia turun ke bawah. Ni A ni. Kita silangkan dia. Dapat titik ni. Ni titik A kita. A. Okay. Ini titik A. Okay. Kemudian, daripada titik lenyap, kita sambungkan, bedakan satu garisan, lukiskan satu garisan ke titik A. Ke titik A. Begini. Ya, nampak garisan ni? TL ke A. Okay, TL ke A. Dan kita perhatikan bahawa kalau pada pandangan isometrik ni, B selari dengan A. Jadi juga terbukti pada pandangan pelan, B ada pada garis yang selari dengan A. Maknanya B di sini berada di mana-mana garisan ni. So bagaimana dapatkan titik B? Maka sekali lagi kita lukiskan satu garis lurus, ataupun garis garis penglihatan yang menghubungkan titik tension ke bucu-bucu bahagian objek pada pandangan pelan. So, dalam kes ni kita ambil titik tension ni, sambung ke B. Pasal dapat titik B. Sambungkan ke titik B. Maka kita akan pulih garis ni. Dan perhatikan, garis titik tension ke B ni bersilang di serta gambar di bawah ni. Di bawah ni. Katakanlah titik yang bersilang ini disebut sebagai B dash. B tanda. Okay. So, daripada titik B tanda ni, yang bersilang dengan serta gambar, kita unjurkan ke bawah sehingga dia bersilang dengan garis TL ke A. Titik lenyap ke A. Kan? Ini garis TL ke A. Garis ni kita unjurkan ke bawah sehingga dia sentuh sini. So, kita ambil macam sebagaimana yang saya tunjukkan ini. Unjurkan garis B tanda. So, bermakna B tanda berada di persilangan ni. Tandakan sebagai B tanda. Okey. Begitu juga dengan titik-titik lain, kita gunakan kaedah yang sama. So, untuk mudah, kita ambil dulu titik yang hampir sini, D ni. D. Kita dah unjurkan. Dan bermakna D berada kerana kita unjurkan D ke bawah. Dan pada hadapan pun unjurkan, mana D ada di sini. Maka kita nak tandakan sebuah titik D. You all tak perlu labelkan pun tak apa, tapi saya mungkin label hanya sebagai panduan saja, supaya tidak keliru. Disambungkan titik lenyap ke titik D. So, jadi TLD lah. TL ke D. So, dapat garisan TLD. Kemudian, kalau kita perhatikan bahawa pada gambar rajah ni, C berada selari dengan D, bermakna pada pandangan pada pandangan perspektif ni, titik C berada di mana-mana bahagian di garis TL ke D. Mana-mana di sini. Untuk menentukannya, di manakah titik C ni, sekali lagi kita gunakan kaedah yang sama yang kita bina untuk titik B. Kita lukiskan satu garisan lurus daripada titik stesen hingga menyentuh titik C pada pandangan pelan. Dan perhatikan sekali lagi, titik C bersilang pada serta gambar di bahagian bawah ni. Di sini. Kalau ini adalah titik C dash kita. Kemudian titik C dash ini, kita lukiskan satu garisan unjuran daripada titik C dash sehingga dia menyentuh titik TL ke D tadi. TL ke D, ini lukiskan, unjurkan ke bawah. Maka apabila kita lukis dia ke bawah, dapatlah titik C dash di sini.
So, kita boleh lukiskan, kita sambungkan. Lukiskan dia, biasa lurus B dash ke C dash, dan pastikan penyambungan itu dilukis menggunakan pensel 3mm atau double H, iaitu yang terang. Yang terang, bukan gelap. Sebab ini adalah garisan binaan sahaja. Kita lukis garisan binaan dahulu. So, sambungkan. So, titik didapat. Kemudian kita pastikan titik F. Titik F, F, di mana F dan G selari kalau ikut pada atas titik F ni. Di mana titik F ni berada, pastikan kita turunkan pada pelan-pelan garisan F ke bawah ni. Kemudian F daripada pandangan hadapan, dia bersilang di sini. Ini adalah titik F kita. F. Dan kemudian G juga berada sama di bawah. So, makna G berada bersilang di bawah ni. Ini titik G. Okey. Jadi, daripada titik F, untuk dapatkan titik E di belakang, di mana E dapat lihat daripada pandangan atas, E selari dengan F. E selari dengan F, mana E berada di mana-mana ada garisan F yang menghubungkan garisan F ke TL. So, kita lukiskan garisan satah daripada TL, titik lenyap, ke titik F. Sambungkan titik F sebegini. Dan E ni berada mana-mana di sini. Kemudian, apa yang perlu kita buat adalah sambungkan titik tesen. Keadaan yang sama dengan titik tesen ke B, titik tesen ke titik C. Kita gunakan sama juga untuk E. Kita hubungkan dia ke titik E pada pandangan pelan dengan satu garisan penglihatan. Dan kita pastikan titik tesen, garis yang menyambungkan titik tesen ke titik E bersilang serta gambar di sini. Dan ini adalah dinamakan sebagai E dash. Dan daripada titik E dash, kita perlu lukis garisan lurus yang bersenjang dengan titik ini sehingga dia menyentuh ataupun bersilang di garis TLF tadi yang baru kita bina. Ambil E dan lukis di sini. Maka silangan ini kita namakan sebagai E dash. E dash. Okey. Dan seterusnya, kita nak dapatkan titik H, iaitu berada di bahagian bawah ni. Titik H berada di bawah ni. Dan H adalah selari dengan titik G. Selari dengan titik G. Dan kita sambungkan sebelum tu, sambungkan titik lenyap ke titik G. Sambungkan titik lenyap ke titik G. Maka, lepas ni kita mendapatkan titik H dengan cara hubungkan titik tesen ke titik H, dan kita pastikan dia sama dengan titik tesen ke titik E, mana di sini di E dash ni juga adalah H dash. E dash ni adalah H dash. Maka kita unjurkan garisannya daripada E dash tadi, sehingga dia bersilang ke garis TL ke G. Seperti ini. Maka ini adalah titik H dash kita. Okey. Jadi kita dah dapat bentuk, maka kita sambungkan muka hadapan ni dahulu. Dan kebetulan muka hadapan ini sama macam pandangan hadapan yang sebelum ini kita lukis. So, kita hitamkan bahagian ini dahulu. Lihat. A ke D. A ke D. D ke F. D ke F. Kemudian F ke G. Di bawah ni. F ke G. Sambungkan. G ke I. G ke I kat bawah sini. I.
Dan I ke A semula. So, bagaimana yang saya sebut tadi, bentuk penghadapan serupa macam yang asal, cuma dipindahkan bahagian ni. Dan yang ini A ke B, ataupun A ke B sendiri, adalah pada pandangan aksomatik kita sebegini. B ke C, yang kita bina tadi. C ke E, disambung C dash ke E dash. Dari pandangan perspektif. E ke H, E dash ke H, E ke H, E dash ke H dash. H ke G, H dash ke G. Kemudian E ke F pun dah ada di sini, E ke F. C ke D, C dash ke D. Jadi pelajar, inilah bentuk lukisan aksomatik lukisan perspektif satu titik yang telah kita binakan. Langkah demi langkah. Tengok pada latihan satu perspektif dan juga latihan satu titik dalam kelas. So, you lukiskan jawab soalan ni, lukiskan dalam kertas A4 ataupun A3 yang ada. So, kalau perhatikan ni gambar ada ni. Kau sama macam tadi kan? Ni. 1, 2, 3. Yang bawah ni, yang 2 titik ni, abaikan. Jangan buat dulu. So, yang ni maknanya buat satu lah. 1 dan 2. Kemudian satu lagi latihan. Yang ni. Ada nombor 4, 5, 7, 10. Ada 4. Yang perik 2 ada 6 latihan yang perlu dibuat. So, untuk yang saya pamerkan dekat kita tadi, yang itu you kena kena lakarkan dan share dengan saya nanti. Kalau keadaan titik satu gambar berada di bawah dia, satu. Yang kedua lagi, bentuk yang sama juga. Cuba lakarkan. Sekiranya satu gambar berada di atas dia sikit. Cuba lakarkan nanti. Okey? Boleh? Boleh cuba? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya berhentikan kelas kita setakat ini saja. So, you boleh mula untuk membuat tu. Kalau apa-apa soalan, boleh bertanya secara WhatsApp dan sebagainya. Boleh Okey, sebelum tu, mohon onkan video masing-masing untuk saya tangkap gambar kehadiran hari ini. Seperti biasalah. Seperti biasa, kena onkan video masing-masing. Ya, nak tanya. Tanya dulu. Okey, silakan. Kan gambar tu kan dia ada dekat atas garisan, ada kat bawah kan? Ya. Kita orang, kita macam nanti dekat TP tu, dia lah dekat atas tu walaupun atas tu lain ke? Macam mana? Sebab macam tak boleh balik. Kaedah dia sama, serupa juga cara dia. Sama juga. Kaedah dia walaupun tak kena garisan pipi tu. Walaupun tak kena pada garisan pipi, kan? Contoh ambil kata yang ni kan. Tak kena pipi. Okey, contoh yang ni. Nampak tak yang saya punya skrin sekarang ni? Nampak. Ada pesan Okey. Daripada kata kat sini, kaedah sama juga. Kita kena lukis dia punya garis titik lenyap kan? Betul tak? Titik lenyap kena buat juga. SP ke titik lenyap. Betul. Okey. Dapat titik lenyap ataupun BP. Kemudian kita kena unjukkan SP ni. Ni garis gambar ni, ujung gambar ni kena unjukkan juga. Ini pun kena unjukkan juga. Sama kaedah dia. Okey, faham.
Kan? Ya kan? Cuma tadi, bila kita nak lukis di pandangan ni, kita ambil ni direct, kan? Ambil direct ni, kan? Betul tak? Bahagian ni, kan? Ambil direct dia, terus ke sini, kan? Betul. Kan? Okay, betul kan? Okay. Terus ke sini. Ini pun sama juga, terus ke sini. Lukis tadi lah, yang tadi, Dapat bentuk ni. Kan? Dan kita lukis bentuk yang tepi ni, exactly macam ni, kat sini. Tapi yang ni tak boleh. Kita cuma lukis bentuk secara binaan je. Boleh lukis binaan. Kata ini pindahkan. Ini pun pindahkan. Nampak bentuk dia macam ni. Macam ni je. Tak boleh gelapkan ni. Pasal dia ni bukan berada kat sini. Dia boleh kat belakang sikit. So, macam mana nak dapatkan dia? So, kita ada titik lenyap ni kan? Maksudnya titik lenyap kat sini kan? Bukan kat sini. Sorry, ni bukan titik lenyap. Titik lenyap kat atas ni. Sorry. Saya pun salah. Titik lenyap dekat, mesti selalu ada dekat horizontal line tau. Ingat, titik lenyap mesti ada dekat horizontal line. Titik lenyap. Bukan pada kaki bumi, titik lenyap kat ada horizontal line. Titik lenyap ni, kita perhatikan, kita unjuk kata ambil bucu yang pertama. Bucu pertama kat sini. Tapi dia bukan kat sini. Dia ada somewhere kat garisan ni. Dia ada somewhere. Macam nak dapat dia? Tengok yang kan dia sambung SP ke ujung ni. Dia bersilang kat sini. So maknanya tapak ni ada dekat atas garisan ni. Kalau kita kata ini nombor 4 ya, bucu nombor 4. Nombor 4 kita tadi ada kat bawah ni 4 ni. Maknanya 4 ni ada kat sini. Bukan sini. Okay, sini. Sama juga yang nombor 5 ni. Sorry. Sama juga yang bawah ni. Kata ini titik kosong. Kosong kat sini. So, titik kosong asal kat sini. Ambil titik lenyap. Hingga titik asal ni. Tapi bukan titik kosong. Titik kosong ada somewhere kat garisan ni. Kita dapat titik kosong ni. Yang ni tadi dia sambung kepada station. Dia bersilang kat sini. Ni O baru kita. Bawa ke bawah. Maknanya dia ada kat atas ni. Ini titik O kita. So bentuk garisan tu sebenarnya yang bawah ni dia ada kat sini. Bukan dekat tepi ni yang selain ni. So dia ke belakang sikit. So nanti bentuk dia akan jadilah dia kat belakang, somewhere kat belakang ni lah. Ada kat belakang ni. Okay. So saya harap cuba dulu, nanti insyaAllah nampak bentuk dia nanti. Prof. Ya saya. Boleh tak bagi gambar soalan ni kat dalam WhatsApp? Gambar soalan kat dalam WhatsApp? Kenapa? E-learning tak boleh buka ke? Oh, soalan ni ada dalam e-learning ke? Dalam e-learning. Ada dalam e-learning. Oh, okay. Okay, alright. Okay, so tak ada soalan lagi. Saya henti saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang seterusnya. So, siap soalan ni, terus hantar. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila kemukakan saya sama ada WhatsApp, email ataupun e-learning. Okay. Okay, so kita kan nak print pakai A3 ke A4? Tak kisah, tak apa. Tapi untuk tujuan hantar, kalau boleh A3 lah. Kalau tak boleh, A4 pun tak apa. Baik. Saya harap kita dapat membantu pelajar memahaminya dan menguasai kemahiran ini. Kemahiran melukis lukisan perspektif satu titik dengan baiknya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.